Okay, kepada kepada yang baru masuk, empat mata yang memandang, okay, boleh share dengan kawan-kawan, share dekat Facebook ataupun share dekat grup WhatsApp ataupun status untuk perkongsian hari ini. Okay. Jadi kita akan mula pada jam 2. Okay. Okay, dapat tak dengar suara saya? Kalau dapat ataupun tak dapat, bolehlah komen di ruangan komen tu ya. Okay, sebab risau pula bercakap-cakap nanti tak dapat pula. Okay, tak dengar pula suara saya. Gitulah. Okay. Okay, tunggu dalam sampai 15 view lah tengok. Okay, lagi shock lah itu. Sekarang ni baru 9 orang mata yang memandang lah live ni. Okay, okay, 10 sudah. Okey, jelas suaranya. Okey, terima kasih Cik Iman. Okay. Okay, 3 orang lagi. Biar dijadikan sebagai 15 orang lah. Mula-mula sikit-sikit lah, lama-lama tu banyak nanti. Okay. Dua orang lagi. Okey. 15 orang sudah. Okey. Okey. Selamat petang dan salam sejahtera semua. Okey, terima kasih kerana terima kasih kerana masuk ke dalam perkongsian saya pada hari ini. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada UMS, khususnya kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar UMS kerana telah memberikan saya peluang dan ruang ni untuk saya berkongsi salah satu tajuk nanti. Jadi, saya perkenalkan diri. Nama diberi Roland Anak Kemarau, merupakan pelajar tahun 2 bagi kursus pemasaran antarabangsa. Dan daripada Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan. Okey. Jadi, hari ini saya akan menjadi speaker untuk Speaker Corner. Saya bukan membawa tangan kosong saja untuk hari ini. Okay, saya ada membawa satu tajuk di mana tajuk ni dia sangat penting. Okay, dia sangat penting
yang perlu kita semua individu-individu, tidak kira mahasiswa ataupun masyarakat di luar sana peka. Okey. Jadi tajuk yang akan saya kongsikan hari ini ialah kepentingan kesihatan mental. Okey. Tetapi sebelum saya meneruskan perkongsian speaker corner saya pada hari ini, jomlah kita bermain satu permainan. Okey. Permainan ni saya pernah mainkan semasa church gathering meeting lah, di mana masa church gathering meeting tu syok lah main dia gitu. Okay. Jadi terima kasih kepada 20 orang mata memandang. Okay. Jadi nama permainan dia ialah open and close. Okay. Open and close. Okay. Jadi kamu just jawab open ataupun close saja. Okay. Okay. Jadi macam ni. Okay. Kalau ni open, ini close. Okay. Jadi kamu kena jawab antara tu je jawapan dia. Okay. Jadi korang boleh itulah letak di ruangan komen nanti ya. Okay. Letak dekat ruangan komen apa jawapan kamu. Okay. Jadi kalau ni open, ini close. Jadi ni apa? Okay. Kalau ni open, ini close. Ini apa? Okay. Just itu je lah permainan dia. Jadi dia close. Okay, close. Okay, ada yang bermain juga. Okay, mantap. Jadi kalau ni, okay, last. Kalau ini open, okay, ini close. Jadi ni apa? Jadi ni apa? Okay, jadi konsep dia senang. Kena peka je lah. Peka dengan apa tu, permainan peace. Bukan peace. Oh, okay. Close. Okay, jadi dia jari. Okay. Jadi dia, okay, dia macam, okay, korang kena peka dengan mulut saya. Itulah jawapan dia. Macam saya cakap, ini open, ini open, ini close. Jadi ini apa? Jadi ini ialah close. Okay. Kalau ni open, gitu. Jadi itulah permainan dia tadi. So okay, open, close. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih kerana ikut saya lah bermain-main permainan ni. Okay, jangan lupa juga share. Okay. Jadi berdasarkan speaker corner kita hari ini, saya sudah beritahu lah tadi kan, dia macam tajuk dia, okay, kita tidak boleh pandang remeh benda-benda ni, kena pandang serius, okay, iaitu kepentingan kesihatan mental. Okay. Dalam kepentingan kesihatan mental ni tadi, okay, dia ada 3 isi, di mana isi ni boleh menghuraikan kenapa pentingnya kita, setiap individu, okay, tidak kira anda berada di mana, okay, untuk selalu peka lah, macam selalu ingat, tak boleh dimain-mainkan lah perkara ni. Okay. Jadi isi yang pertama ialah untuk menghindari penyakit dan masalah kesihatan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah untuk meningkatkan produktiviti kehidupan. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga ialah untuk mendisiplinkan diri. Jadi berdasarkan ketiga isi ini tadi, okay, saya akan huraikan, okay, untuk menunjukkan kita kena perlu fokus lah. Okay, kita tak boleh macam endahkan perkara seperti ini. Okay. Jadi yang pertama sekali, iaitu isi pertama di mana perkongsian saya ialah untuk menghindari penyakit dan masalah kesihatan. Okay, seperti mana yang kita tahulah, okay, seperti mana yang kita tahu, apa-apa penyakit pun, okay, apa-apa
penyakit seperti yang pernah kita alami sendiri ataupun pernah orang lain yang alami kah, seperti demam, batuk, selesema, um, sakit kepala, sakit hati mungkin, okay? Jadi ini semua perkara ni, okay, semua perkara ni, okay, kecuali sakit hati dah tadi, okay, sakit kepala juga, okay. Jadi semua perkara ni dia ada ubat, okay, dia ada penawar yang boleh kita makan ataupun kita guna untuk sembuhkannya, okay. Jadi apabila dia masuk ke dalam konteks di mana dia pergi ke masalah kesihatan mental, okay, pada sekarang ni, okay, pada saat ni, okay, saat ni tak ada ubat pun, okay, seperti antibiotik kah ataupun ubat air kah untuk mengubat masalah kesihatan mental ni. Jadi di sini, okay, ada beberapa pihak, okay, ada beberapa pihak dengan memberi salah satu kaedah, iaitu dengan kaedah pertimbangan, kaedah pengiktirafan, memberi perhatian dari bentuk sokongan kewangan. Mereka berharap bahawa dengan kaedah ni ia mampu melahirkan masyarakat yang bebas dari cengkaman masalah kesihatan mental. Tetapi persoalannya di sini, adakah semua ini memadai? Atau ada perspektif lainkah yang boleh kita pertimbangkan untuk kita guna mengurangkan ataupun menghilangkan masalah kesihatan mental dalam seorang individu itu? Okey. Seperti yang kita tahu, sekarang ni ada berita di mana Polis Diraja Malaysia PDRM telah membuat satu rekod data di mana 631 kes bunuh diri sepanjang tahun 2020. Dan pada tahun ini, data dari Januari hingga Mei 2021 menunjukkan kes 468 telah membunuh diri. Jadi dari situ kita boleh faham dan berfikir, okay, berfikir sejenak bahawa masalah kesihatan mental ni bukan main-main, okay, bukan main-main, okay. Dari mana kita boleh lihat, okay, kesihatan mental ni dia terjejas ataupun dia mengalami masalah kesihatan mental, okay, daripada depresi, daripada kemurungan yang menjadikan masalah mental ni terus menerus mengakibatkan seseorang individu itu macam terpuruk, okay, okay. Jadi untuk perkara ni, okay, bagi kita nak elakkan masalah kesihatan mental ni semakin menjadi, kita kena keluarkan macam salah satu perkara ataupun salah satu langkah yang boleh kita guna. Tak kisahlah apa-apa perkara yang macam contohlah kita buatlah perkara yang kita suka, okay? Buatlah perkara yang kita suka macam relax ataupun take a nap. Semua tu lah, okay? Macam at least benda-benda seperti ini, okay, benda-benda seperti ini dapat menghilangkan depresi, dapat menghilangkan kemurungan kita lah, okay? Dan pentingnya di sini juga, dengan depresi ataupun kemurungan ni, kita nak mengelakkan penyakit kesihatan mental ni akan menjadi penyakit yang seperti biasa. Macam yang kita tahu sekarang umumnya batuk, demam, selesema. Tiba-tiba masalah kesihatan utama di Malaysia ialah masalah kesihatan mental, okay, yang telah membawa kepada kesan yang lain, okay. Yang seperti yang saya cakap tadi ialah susulan peningkatan kes yang telah direkodkan oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia, okay, yang boleh kita sum up, okay, sebanyak 1000 kes, okay, 1000 lebih kes, okay. Dan data ini, okay, telah dikeluarkan dan menunjukkan
kes yang telah dicatatkan menunjukkan ramai, ramai golongan-golongan belia, umur dalam lingkungan belia yang telah membunuh diri ni. Sebagai contohnya pada sekarang ni lah, rakan-rakan mahasiswa yang biasa sudah kita menjalani kehidupan yang normal, iaitu secara bersemuka. Secara bersemuka dengan kawan-kawan, dengan family ataupun dengan lecturer. Apa macam kita tanya soalan, lecturer automatically akan jawab. Begitu. Jadi apabila berlaku peralihan daripada kehidupan normal tersebut ke kehidupan yang baru, iaitu normal baru selepas pandemik COVID-19 ini, kita mahasiswa-mahasiswa perlu mengadaptasi kehidupan baru tu. Jadi kita kena berhadapan dengan pelbagai software ataupun aplikasi untuk kita guna sepanjang kita menjalankan PNP. Jadi dengan tugasan yang diberikan oleh pensyarah, dan kita terpaksa mengadaptasi perkara ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa akan macam mungkin kita nampak dia macam tak terbeban, tak terbeban. Tapi ada sesetengah rakan-rakan kita memberi feedback ataupun memberi penjelasan bahawa mula sudah mereka macam terbeban dengan perkara ni. Lagi-lagi contoh, berada di kawasan pedalaman ataupun tiada kawasan tu dia tiada pun rangkaian internet. Jadi yang menyukarkan mereka, dan mereka terpaksa berfikir lagi semua tu. Jadi perkara-perkara seperti inilah yang mampu membuatkan seseorang mahasiswa ataupun seseorang individu itu rasa terbeban, terasa automatically akan macam murung lah gitu. Kita tak nampak. Cuma apabila kita dapat merasainya sendiri, itulah kemurungan gitu. Jadi itulah bagi isi pertama. Pentingnya kesihatan mental ni ialah untuk menghindari penyakit dan masalah kesihatan. Dan ingin saya maklumkanlah dengan rakan-rakan mahasiswa yang berada di kampus maupun berada di luar kampus sekarang ni, kita ada pakar psikiatri, dekat klinik, macam dekat UMS Kal sini, dekat klinik warga ada menyediakan perkhidmatan tersebut. Jadi sekiranya anda mengalami masalah seperti kemurungan, depresi segala ni, jangan malu, jangan segan. Boleh juga kontak mana-mana individu yang merupakan staf di KRW untuk mendapat tindakan susulan lah. Jadi itu isi pertama. Bagi isi kedua ialah meningkatkan produktiviti kehidupan. Kenapa pentingnya kesihatan mental ni? Pentingnya ialah kehidupan kita akan lebih okey lah, orang cakap. Lebih macam produktiviti kita teratur, tersusun, semua perkara dapat siap. Jadi berbalik kepada kesihatan mental. Isu kesihatan mental ni dia tidak boleh dipandang remeh, seperti yang saya cakap tadi. Tidak kira anda berada di mana-mana saja, di tempat kerja maupun di rumah. Sebab yang saya tahu, ada juga rakan-rakan saya yang bekerja sambil belajar, untuk mereka support keluarga lah. Jadi ada kawan saya, they manage to do well, macam mereka sebab mungkin mereka ada kaedah yang tersendiri untuk mereka elakkan bebanan tersebut. Untuk mereka jatuh kepada depresi, masuk ke dalam kemurungan semua tu. Dan ada juga daripada rakan-rakan mahasiswa saya, macam mereka ada mengadu bahawa mereka penat, and mereka
macam risau sekiranya um, banyak tugasan tersebut uh, dalam masa yang sama kena buat kerja lagi, okey, tidak kira di kedai runcit ataupun bekerja di mana-mana saja. Jadi disebabkan perolehan daripada norma yang biasa kita lalui selama ni kepada norma teknologi ni, ia akan membuatkan kita menghadapi kesukaran. Okay, menghadapi kesukaran. Jadi kesukaran tu ialah apa? Kesukaran apabila kita risau untuk menyiapkan tugasan. Okay, assessment yang diberikan oleh pensyarah. Gitu. Disebabkan ada segelintir rakan-rakan juga, okay, dia tidak bekerja lah kan, dia tidak bekerja, okay, tapi tugasan dia banyak, okay, melambat. Jadi di sini dari tugasan yang berlambat tu, okay, dengan peperiksaan akhir lagi, macam mana nak manage tu? Jadi dari nak manage tu lah yang kita menyebabkan kita rasa tersempit tau. Macam kita tak ada tak ada mula buat perancangan lebih awal. Okay, saya perlu buat assignment ni, saya kena siapkan assessment ni pula, quiz lagi kan. Kalau kita ada jadual, macam contohnya kita buat jadual, okay, dan sentiasa memeriksa apa tugasan yang belum kita buat, apa tugasan yang akan datang, dan tugasan yang sudah siap. Okay, kita kena sentiasa keep update pasal ni lah. Okay, keep update pasal ni untuk kita boleh lihat adakah kita menguruskan assessment ataupun tugasan yang diberikan dengan betul. Okay, lagi-lagi contoh, ada juga jadual. Kita letak dekat jadual tu pagi hingga petang kita terpaksa bekerja gitu. Jadi pengurusan masa di situ juga penting, okay, untuk mengelakkan kita merasa risau. And apabila risau tu mulalah sudah macam kita akan rasa penat, okay, penat dengan macam mana kita nak settle perkara ni. Dari segitulah akan juga memberi kesan kita akan merasa depresi ataupun kemurungan. Okay, jadi apabila kita ada jadual ni, ia dapat meningkatkan produktiviti kita lah, sebab ia tersusun. Okay, kita dapat siap, contoh assignment, individual assignment kena siap minggu depan, then group assignment kena siap 2 bulan akan datang. Okay, 2 bulan akan datang, 2 bulan depan. Okay, jadi macam mana yang kita perlu siapkan, untuk lepas kita siapkan tu kita boleh fokus dengan group assignment ataupun kita boleh fokus dengan assessment lain. Di situ kita boleh pakai ataupun aplikasikan jadual tersebut. Jadi itulah dimaksudkan dengan isi yang kedua ni, ialah untuk meningkatkan produktiviti kehidupan kita. Okey. Jadi sekali lagi terima kasih kepada yang menonton live ni 18 mata memandang. Jadi boleh komen di situ, boleh share juga untuk rakan-rakan mahasiswa ataupun individu-individu di luar sana dengar dan lihat. Okey. Kita beralih kepada isi yang terakhir, iaitu isi yang ketiga, mendisiplinkan diri. Okey. Kesihatan mental ni, okey, apabila kita dapat manage dia dengan baik, ia akan membuatkan kita berdisiplin. Macam kita akan patuhi masa tersebut. So macam orang pernah cakap, and semua orang pernah tahu juga, okay, masa itu emas. Jadi segala perkara yang kita lakukan, okay, ia akan berhubung kait dengan masa. Jadi apabila berhubung kait dengan masa, kita sendiri akan rasa macam perlu patuhi masa tersebut, dan kita akan berdisiplin lah, okay, merasa okay, saya perlu patuhi masa ni. Contoh jam 5 ke jam 4 saya perlu bangun. Contoh kawan-kawan Muslim, okay, kawan-kawan Muslim saya perlu pergi solat, and lepas tu jam 8 pagi ada pula kelas. Jadi sebelum 8 pagi tu mungkin perlu sarapan dulu, begitu. Jadi kita akan follow the table lah, macam jadual tersebut. Okay, jadi
ada ada orang apabila dia tak ada jadual. Okay, dia tak ada jadual. Jadi dia cenderung macam okay, hari ini nak buat apa? Okay, hari ini nak buat apa? Okay, mungkin saya nak buat ni, mungkin saya nak buat ni. Tapi last tidak pun jadi semua tu. Okay, sebab kita tak ada macam perkara yang boleh mengawal and mendisiplinkan kita. Itu. Jadi kita akan membuat perkara yang macam last sia-sia lah. Itu. Okay, contoh saya nak buat individual assignment. Okay, petang ni jam 5 saya nak buat individual assignment. Tiba-tiba tiba-tiba kau penat. Macam tak apalah, esok lah. Jadi di situ kita boleh nampak yang kita tak dapat nak follow masa dan menunjukkan kita ni kurang berdisiplin dengan masa. Okay. Jadi kita cenderung untuk melakukan perkara yang di luar kawalan kita, ataupun kita tak mengikut apa yang kita rancang. Okay, untuk kita jalani kehidupan yang sehat. Gitu. Jadi pentingnya kita jaga kesihatan kita. Okay, jaga kesihatan kita dengan kita melakukan jadual ataupun kita mengisi masa-masa tersebut dengan perkara yang baik. Begitu. Okay, contoh pada waktu itu kamu nak buat individual assignment, tetapi jangan lupa juga untuk selitkan dalam jadual ataupun pengisian masa kamu dengan masa rehat. Okay, jangan keep doing it. Last in the end kau penat dan kau pun akan macam kau mau sambung balik, kau akan macam rasa macam penat sudahlah, esoklah, begitu. Jadi mula-mula lama-lama kita kurang berdisiplin. Okay, disebabkan apabila kita merasa perkara tersebut, okay, kesihatan kita mula down. Okay, so kita penat sangat, kita betul penat, kita betul-betul lelah, macam apa ni, lagi-lagi kita tak dapat jawapan lagi untuk quiz tu, untuk assignment tu. Jadi macam biarlah. Jadi last kita punya kesihatan akan down, kita rasa penat kan. Jadi untuk mengelakkan perkara ni, kita jangan lalai lah. Okay, contohnya macam tadi ialah kita buat kerja secara bertangguh dan kita mula akan menerapkan alasan. Okay, sikap yang memberi alasan selalu, yang kurang munasabah. Dan tiba-tiba dekat hujungnya mungkin ada kesan di mana kita tiada menunjukkan apa-apa visi ataupun misi dalam kehidupan. Okay, jadi perkara-perkara seperti ini kita perlu elakkan lah. Okay, jadi kenalah dengan isi yang ketiga ni ialah kita perlu berdisiplin. Okay, jadi dengan kita berdisiplin, kita kena pentingkan kesihatan kita, kesihatan mental. Okay, dan lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan berdisiplin lah. Okay, jadi dengan 3 isi tersebut, okay, saya berharap rakan-rakan mahasiswa ataupun individu-individu di luar sana, okay, untuk lebih cakna lah dan lebih fahami lagi untuk kita meningkatkan lagi kesedaran diri. Bukan kita sajalah, okay, dengan keluarga-keluarga kita, dengan orang yang di sekeliling seperti kawan ataupun masyarakat lain yang kita nampak yang apabila kita okey, orang lain tak okey, kita kena support juga. Okay, dan perkara-perkara seperti ini kita harus bendung awal untuk mengelakkan ini sebagai salah satu perkara yang biasa, macam lali sudah, macam dia akan menjadi masalah yang utama. Okay, masalah utama yang berlaku di Malaysia. Okay, jadi untuk kita bendung masalah ni, kita cubalah untuk jalani kehidupan yang baik dan sehat, kira-kira mental maupun fizikal. Contohnya kalau kita ada masalah, jangan segan, jangan malu untuk meluah. Okay, kalau takut nak meluah dengan kawan, okay, takut simpan dekat diri sendiri, macam dekat UMS, okay, ada pakar psikologi, okay, boleh kontak ataupun boleh PM and atur satu tarikh ataupun satu masa untuk mereka assist kamu lah, gitu. Okay, jangan membuatkan depresi ataupun kemurungan ni
sampai ke level yang betul-betul memberi kesan yang betul-betul buruk. Okay, iaitu yang kita tidak mahu sebenarnya. Okay, kita ada masa depan, tapi apabila kita melalui benda ni, kita terasa gelap and kita takut meluah pun. Last mungkin okay, benda ni kita tidak mahu terjadilah. Okay, bunuh diri. Okay. Jadi untuk mengelakkan ni, kalau malu juga dengan macam dengan psikologi, untuk kita minta bimbingan dan kaunseling, okay, kita boleh juga meluahkan kawan. Biarlah dia tak pandai nak nasihatkan, asal kawan kita tu dia jadi pendengar lah untuk kita, and kita boleh relax. Mungkin dia akan cakap tenang. Jadi semua perkara ni kita boleh settle. Mana assignment tu, mungkin dia boleh assist juga. Jadi selesai sudah perkongsian saya pada hari ini. Jadi sekian, terima kasih. Dan terima kasih lah sebab dah masuk ke dalam live Speaker Corner pada hari ini. Terima kasih. Itu saja lah. Terima kasih semua.